Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Sekalian yang hadir pada malam yang mulia ini, seawal ni saya berpesan di saya juga tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kerana berjayalah orang yang bertakwa. Yang semuliakan Tuan Pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah kerana pada malam ini masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau, dan insya-Allah kita akan menyambung kembali kuliah tafsir dengan menggunakan kitab Tafsir Nurul Ihsan penggal pertama, iaitu pada muka surat yang ke-32. Dan malam ini kita akan membicarakan kisah sihir. Ayat 102 surah Al-Baqarah menceritakan, menjelaskan tentang sihir. Ni makna ya 99. Tak baca lagi nah 99. Puasa macam baca dah. Ada 99 muka surat 31. Itu baris walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Baik, jadi kalau gitu kita baca ayat 99 lah. 99 hingga 101. 3 ayat. Jadi yang cerita sihir itu bulan depan pula. Ingatkan baca dah tu. Tak apa, baik. Jadi kita akan baca Allahumma salli ala Muhammad ayat yang ke-99 hingga 101. 102 tu kisah sihir, satu ayat panjang. Jadi ayat sihir itu pula, kisah sihir itu, sejarah sihir itu kita baca bulan depan. Baik. Saya tak boleh langkau. Tak kena langkau, 3 ayat yang tak boleh. Baik, jadi kita baca dulu ayat yang ke-99 hingga 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Aw kullama 'ahadu 'ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktharuhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum
نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Baik, demikian ayat yang ke-99 hingga 101 surah Al-Baqarah. Baik, ayat ini datang selepas dari membicarakan tentang dua ayat yang Allah rakamkan siapa-siapa yang bermusuh, adu. Ayat yang ke-97, Qul man kana aduwwan li Jibril, siapa-siapa, katakanlah siapa-siapa yang bermusuh dengan Jibril. Kenapa mereka bermusuh dengan Jibril? Fa innahu nazzalahu ala qalbi, karena sesungguhnya Jibril ini perantaraan turunnya Quran ala qalbi, ke dalam hati engkau yang Muhammad. Benarlah Al-Quran turun tu musyafahah. Malaikat Jibril baca, Nabi ikut. Kemudian disebut ala qalbi, masuk dalam hati itu kerana Allahumma salli ala Muhammad, ayat-ayat yang turun kepada Nabi, maka turun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ayat. Itu disebut dalam hadis, umpamanya riwayat Sayyidah radhiyallahu anha bila ditanya tentang akhlak Nabi, maka Sayyidatina Aisyah jawab, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Jadi berbetulan dengan ayat ni, fa innahu nazzalahu ala qalbik biiznillah, dengan izin Allah. Baik. Kemudian tu kena mereka bermusuh dengan malaikat Jibril. Marah sungguh dengan malaikat Jibril kerana turun Quran, kitab panduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Baik, kemudian datang ayat yang ke-98, man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Siapa-siapa yang bermusuh dengan Allah, para malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril, Mikail. Baik, dalam ayat ni dah disebut dah secara umum para malaikatnya. Kemudian di hujung tu disebut lagi Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail. Kerana ayat yang sebelumnya datang yang bermusuh dengan malaikat Jibril. Tetapi golongan ini tidak bermusuh dengan malaikat Mikail. Kerana malaikat Mikail ni dia tidak terlibat dengan urusan wahyu. Malaikat Mikail dia lebih kepada turunnya rezeki, nikmat Allah, turun hujan, nikmat. Jadi mereka tak bermusuh dengan malaikat Mikail. Maka ayat ni sebut siapa-siapalah boleh jadi dia bermusuh dengan malaikat Mikail. Betul. Hujan turun lepak sampai banjir, marah dia malaikat Mikail. Tak apa nama. Turun hujan tu, turun sungguh-sungguh hujan. Sampai banjir, contoh. Boleh jadilah contoh. Maka Allah SWT tergolong dalam golongan yang Allah SWT Muhammad lil kafirin kufur. Fa innallaha adu, sesungguhnya Allah musuh bagi mereka tersebut, lil kafirin, dan mereka itu golongan yang kufur. Baik, kemudian datang ayat yang ke-99 yang kita baca malam ini, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sungguh telah kami turunkan kepada engkau ya Muhammad akan beberapa mukjizat yang nyata. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sesungguhnya telah kami turunkan kepada engkau ya Muhammad ayat, tanda-tanda. Disebut dalam tafsir ini mukjizat, tanda-tanda kerasulan, tanda-tanda kenabian, bayyinat, yang nyata. Baik, menolak bagi perkataan Ibnu Suriyah, majitana bi syai'in, apa yang datangkan kepada kami sesuatu. Maksudnya Ibnu Suriyah ni dia nak suruh mari tunjukkan, datangkan sesuatu yang yang khariqul adah, yang mencari adat lah, yang mukjizat tu. Tiada engkau bawa datang akan kami dengan satu mukjizat tu.
ma ji'tana bi syai'in, tidak kamu bawa mari kepada kami sesuatu di situ itu mukjizatlah, ayat, tanda-tanda kerasulan. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun, dan tiada kufur dengan dia melainkan oleh segala orang yang fasik-fasik. Baik. Maka ada beberapa mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, antara mukjizat yang besar, yang utama, yang disebut sebagai mukjizat maknawi, iaitulah Al-Quran, ayat-ayat yang kita baca ni. Walaupun ada orang kata apa, tak ada pelik pun, dia berasa tak ada pelik. Pasal dia pun nak dengar baca Quran pun, Allah, malah. Dia nak baca sendiri malah, nak dengar orang baca pun malah. Kan? Macam baru-baru ni selesai sudah majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan, kan? Yang uniknya Johan tilawah lelaki, kan, dari negeri Kelantan. Negeri Kelantan. Yang cacat penglihatan. Masya-Allah, tabarakallah. Baik. Jadi kita sebut tadi, dia tidak berasa ada mukjizat pada Quran. Yang kata mukjizat ni khariqul adah. Sebab itu disebut mukjizat Al-Quran ni mukjizat maknawi. Maksud orang yang faham, dia mengambil kepahaman daripada Quran sehingga kan Al-Quran itu kita nak sebut semacam Al-Quran berjalan. Maksud dia berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Barulah yang disebutkan sebagai orang tersebut, Allahumma salli ala Muhammad, mempunyai akhlak yang mulia. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ashabah, golongan yang dihiasi diri mereka dengan akhlak yang terpuji. Itulah yang diambil daripada Al-Quran Karim. Baik. Jadi orang yang itu tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kufur, wa ma yakfuru biha, dan kufur dengan apa yang didatangkan tanda-tanda tadi itu, fasiqun, golongan yang fasik. Baik, kemudian datang ayat yang ke-90, yang ke-100. Aw kullama ahadu ahda, adakah tiap-tiap janji mereka itu akan satu janji atas beriman dengan Nabi? Jika keluar ia atau janji akan Nabi bahawa tiada menurut mereka itu akan orang kafir musyrikin atas Nabi. Nabadahu fariqum minhum, melontar akan dia oleh satu firqah daripada mereka itu dengan batal janji. Bal aktsaruhum la yu'minun, tetapi kebanyakan mereka itu tiada beriman mereka itu. Baik, maka ayat ini menjelaskan ada golongan yang mengikat janji. Dia bila janji ni, janji setia tu, dia tak boleh nak batal, dia tak boleh nak memungkiri. Ni akhlak Islam. Bila mengikat janji, dia pegang pada janji lah, kan? Pegang pada janji, tak boleh memungkiri janji. Baik itu kalau kita nak berjanji, kan, kita nak kena ikat dia dengan insya-Allah. Pasal Allahumma salli ala Muhammad, kita tak tahu, kan? Disebut dalam suratul Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan kamu kata wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada, sesungguhnya aku nak buat benda ni esok. Jangan kamu kata apalah kita nak buat tu, meletakkan keyakinan kita bahawa ni aku nak buat esok, ni aku pasti buat esok. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah, melainkan meletakkan semua sesuatu itu dengan kehendak Allah, insya-Allah. Jadi kita nak mari berjanji nak jumpa, ni aku mari jauh ni nak jumpa hang. Lama dak jumpa 40 tahun. Betul. Dulu masa mengaji menengah. Lah ni umur 60 dah.
Contoh. Jadi lama sungguh tak jumpa, 40 tahun tak jumpa. Jadi nak janji jumpa ni. Insya-Allah aku apa? Nak bolehlah nak jumpa di mana insya-Allah. Jangan pula bila kita kata insya-Allah, mu ni betul ke? Mu ni sebut insya-Allah ni kan. Insya-Allah itu sebagai mengikat janji. Maksud kita dari sudut kaedah hukum dia, bila kita sebut insya-Allah, mana kita nak. Bukan kita kata insya-Allah tak apa, aku pergi pun tak apa, tak pergi pun tak apa, tak. Maksud insya-Allah, maksud kita nak. Maksud dalam kata kita nak tu, kita kena ada usaha nak pergi tu. Jangan kita ambil mudah. Aku sebut insya-Allah jadi aku tak pergi pun tak apa. Ada. Semua kena insya-Allah tu kita letak pada dengan kehendak Allah. Melainkan ada perkara-perkara yang menyebabkan kita tak boleh. Tak boleh nak pergi. Pastinya yang tak boleh nak pergi tu bila keadaan macam mana? Mati. Kan kita kata aku pasti jumpa dengan mu ni, jumpa dengan hang ni, pasal lama 40 tahun aku lama sungguh nak jumpa ni. Jadi pasti aku akan jumpa, aku akan pergi ni, mana kita nak jumpa ni, aku pergi punya. Mu jangan risau. Aku memang pergi macam tu. Kan? Tiba-tiba kawan tu mari-mari, mana dia tak mari-mari. Tunggu 5 minit tak ada, 10 sejam, 2 jam tak ada mari. Rupanya kawan tu mati dah. Nak jumpa lagi mana? Itu insya-Allah. Kerana yang menentukan nak jumpa ni juga Allah. Kalau Allah berkehendak tak jumpa, tak jumpa. Kita hanya merancang. Semua orang merancang dan Allah ada perencanaan. Ni tapi yang ini dari sudut makar lah. Makar ni perencanaan jahat lah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kamu melakukan makar, perencanaan yang apa nama tu yang buruk. Wa makarallah, Allah ada makar dia. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik perencana. Baik. Jadi kita merancang, dalam perancangan kita tu tak boleh terlepas daripada meletakkan Allah yang menentukan insya-Allah. Kalau mari kata ni esok ni kita pergi main bowling, boleh insya-Allah. Gitu kan. Contohlah kita kata insya-Allah. Kerana kita meletakkan Allah yang menentukan. Baik. Maka dalam apapun, bila kita meletakkan janji, yang ni janjilah, janji, mengikat janji setia untuk Allah Sayyidina Muhammad, adakah tiap-tiap janji mereka itu akan satu janji atas beriman dengan Nabi, jika keluar ia atau janji akan Nabi bahawa tiada mula mereka itu akan orang kafir musyrikin atas Nabi. Baik. Maka mengikat janji untuk beriman, yakni dia meletakkan janji untuk beriman dengan Nabi. Jika keluar ia atau janji akan Nabi bahawa tiada mula mereka itu akan orang kafir musyrik. Maka yang disebutkan ini, orang yang mengikat janji untuk beriman dengan Nabi dan tidak akan membantu golongan kafir musyrik khususnya dalam perang, maka dia pegang dengan janji. Berlainan, berbeza dengan orang munafik. Orang munafik ni benarlah pada mulut tu macam-macam lah dia kata. Sehingga kita baca dulu dari awal ayat surah Baqarah, Allah Sayyidina Muhammad, ayat yang ke-8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dari antara manusia dia berkata amanna billah, kami beriman dengan Allah, wa bil yaumil akhir, dengan hari akhirat, wa ma hum bimu'minin. Hujung ayat tersebut Allah nafikan keimanan. Wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu beriman. Allah menafikan keimanan. Kita tak boleh nak nafi keimanan orang, tak boleh. Kerana iman tu fi sudur, di dada. Qalb, dalam hati manusia. Kalau dia pura-pura, Allah saja yang tahu. Kita melihat yang zahir. Dia semayang, kita nampak semayang. Maka bila dia semayang, dia kata aku Islam, tengok aku semayang. Kita tak boleh nak nafi. Tak boleh nak kata mu ni munafik. Tak boleh. Pasal munafik ini hanya Allah saja yang tahu, pura-pura dalam hati manusia. Kita tak boleh baca hati orang.
Tak boleh kata-kata mu munafik, mu semayang tu pura-pura tak boleh. Seolah kita boleh baca hati orang yang kita nilai dia sebagai munafik, sifat kepura-puraan. Kalau kita nak berlapik, padamu ni ada tanda munafik. Mu ni selalu menipu. Bila mu cakap menipu, bila keluar daripada mulut tipu. Jadi ni jaga-jaga pasal pada ni ada tanda-tanda munafik tak apa. Pasal ada hadis dia. Ayatul munafik salasa, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda munafik itu 3. Ayatul munafik, tanda munafik itu 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia bercakap dia menipu. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mungkiri janji. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah dia khianati. Ada tambahan, ada hadis lain tambah lagi satu. Wa idza khasama, apabila Allah nama, apabila dia bergaduh dia melampaui batas. Baik, itu antara tanda-tanda munafik lah. Kita boleh nak kata padamu ada tanda munafik pasal duk menipu selalu, tak apa. Boleh gagah lagi lah. Boleh nak kata lagu tu sebagai nak peringat dia, sebagai nak beri dia sedar lah kan. Pasal duk menipu selalu, mu kena tahu menipu selalu ni tanda munafik. Mu kena berubah supaya mu tak biasa dengan menipu. Baik. Wa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum, melontar akan dia oleh satu firqah daripada mereka dengan batal janji. Maka ada satu firqah, fariqum minhum, ada satu kumpulan puak yang batal janji, maksudnya dia keluar, maksud dia mungkiri janji tadi tu, dia berpihak pada kafir musyrikin. Musyrikin dalam menolong musyrikin. Bal aktsaruhum la yu'minun, tetapi kebanyakan mereka itu tiada beriman. Mereka itu nak sebut mana? Nak sebut orang ni, orang yang letak janji-janji tadi ni, dia kata berjanji untuk beriman dengan Nabi, berjanji untuk menolong Nabi. Maka Allah sebutlah akhir ayat ni, bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan ramai dalam kalangan mereka itu tidak beriman, tidak benar beriman. Maksud, kalaupun dia kata kami ni Islam, kami beriman, hanya pada lidah, pada hati tidak benar-benar beriman. Kerana mereka berada di dalam naungan Islam, jadi mereka nak kan, maka mereka mengisytiharkan Islam lah kan. Sebagai Allah Muhammad, supaya mereka tu senang dan tenang duduk di bawah pemerintahan Islam. Baik. Kemudian datang ayat yang ke-101, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum, dan tatkala datang akan mereka itu oleh rasul daripada Allah Ta'ala, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membenar bagi barang yang serta mereka itu dalam Taurat, atas muwafaqah barang yang disifat di dalamnya. Baik. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum, maka tatkala datang atas mereka rasul min indillah, daripada sisi Allah, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqul lima ma'ahum, musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan bersama membenarkan apa yang ada bersama dengan mereka, iaitulah kitab Taurat. Atas muwafaqah barang yang disifat di dalamnya. Atas muwafaqah itu berbetulan dengan apa yang ada dalam Taurat yang sebenar, bukan hak yang telah diubahkan. Kerana kita baca dulu, mereka melakukan perubahan-perubahan yang ada dalam Taurat, ya, bima kasabat aydin nas, dengan tangan mereka ubah. Jadi hak muwafaqah, yang hak benar turun daripada Allah ke atas Nabi Allah Musa alaihi salam. Tatkala Allah panggil Nabi Musa selama 40 lailah, 40 malam di Bukit Tursina kan, maka Allah turunkan Taurat ke atas Nabi Musa alaihi salam. Jadi hak berbetulan tu, muwafaqah tu, membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Baik.
Di samping membenarkan apa yang ada semuanya lah. Cuma Allahumma salli ala Muhammad, syariat sajalah kan. Syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memansuhkan atau nak sebut memansuhkan ni, memadamkanlah, menghilangkan, tidak diguna pakai hukum yang dulu, syariat yang dulu. Bila turun kitab kemudian ni, maka syariat yang ada dalam kitab yang kemudian memansuhkan syariat yang ada kitab dulu-dulu. Baik. Jadi benarlah syariat para anbiya Iwan Muslim terdahulu ada maya, ada puasa, ada kan. Cuma dari sudut beza syariat tadi ni, beza dari sudut mana semayang, berapa waktu, kemudian puasa pun sama. Nah, umpamanya puasa kita sebut, ya tak lama kita puasa 2 bulan lagi puasa pula. Tak apa hari lagi masuk bulan Rejab. Bila masuk bulan Rejab ni, kita dah puasa tak jauh dah dengan Ramadan. Baik, puasa bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, sebulan di bulan Ramadan. Dalam setahun sebulan. Jadi sebulan puasa, sebelah bulan tidak puasa. Bukan tidak puasa tu tak boleh puasa dah. Mana nak puasa sunat boleh, hak wajib. Kan? Berbeza pada syariat Nabi Allah Daud alaihi salam, puasa sehari, tak puasa sehari, selang sehari. Hari ni puasa, esok tak puasa, lusa puasa, gitu selang sehari. Maka terjumlah separuh 6 bulan tu. Maka syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita laksanakan sebulan ya. Hak wajib itu sebulan. Hak sunat banyak. Boleh pergi sampai setengah tahun, boleh 6 bulan boleh jadi, pergi sampai 6 bulan. Banyak atas puasa sunat tu banyaklah, isni qami dah. Puasa yaumul baik, hari-hari putih. Puasa hari-hari lain pula lagi. Baik. Maka syariat itu Allah SWT Muhammad berbeza kan? Demikian juga solat. Walaupun ada yang Allah SWT menafikan waktu solat tu kan? Ni kita heran. Ada hak kemudian mari kata, solat ni tak ada dalam Quran ni 5 waktu. Tak ada dalam Quran 5 waktu. Benarlah, tuan-tuan jumpa tak 5 waktu dalam Quran dinyatakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ada? Tak ada lah. Khusus secara tu tak ada. Cuma secara umum saja. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sembahyang atas orang yang beriman. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta, waktu-waktu yang telah ditetapkan. Waktu tu mana? Waktu hak kita duduk amal lah ni, hak kita duduk laksana lah ni. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, 5 waktu. Benar tak sebut khamsah. 5 waktu tu cuma ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dibawa oleh ialah yang kita dengar tu kan, kita sebutlah nama, tuan tahu. Apa saling tak tumpah dengan apa yang dibawa dulu zaman 80-an ke awal 80-an. Yang mempertikaikan solat juga. Yang daripada siapa? Daripada anti hadis. Sama lebih kurang tu juga. Mana anti hadis, dia tak ambil hadis. Dia nak cari dalam Quran, mana boleh Quran tu dalam Quran ni yang umum, yang perkara yang umum dalam Quran dikhususkan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi tu yang mengkhususkan ataupun mentafsilkan, memperincikan lagi. Yang umum diperincikan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak tak? Kalau nak ambil Quran saja, banyak benda tak boleh. Tak boleh nak dilaksanakan pasal umum. Umum ayat Quran. Adalah yang khusus-khusus ada, yang jelas ada. Umpamanya atas perkara hukum jelas ada, kan, hukum tertentu jelas ada, tidak perlu kepada
takwilan tak perlu, melainkan atas perkara-perkara ayat-ayat mutasyabihat yang perlu kepada ditakwilkan. Ya, ditakwilkan mafhum dia, maksud daripada kalimah-kalimah yang boleh memberi kesamaran kepada umat Islam, kan. Apa kalimah-kalimah yang disebut sebagai mutasyabihat. Ayat mutasyabihat, yadullah fawqa aydihim ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan beberapa ayat yang lain yang kita takwilkan maksud dia supaya tidak menimbulkan kesamaran kepada iman orang Islam, khususnya mutaakhilah. Kan? Dikhawatiri takut kalau tidak ditakwilkan mafhum dia, takut menjisimkan Allah, yadun, kan. Tangan. Yadun ni bawa masuk tangan. Bila ayat tersebut disebut yadullah, jadi takut nanti mari yalah lebih pada hak orang yang lemah iman. Mari pertanyaan, Allah ada tangan? Pula mari. Jadi ditakwilkan kepada kudrah, kuasa. Karena yadun dalam bahasa Arab juga membawa maksud kuasa. Kadang kita sebut kuasa yang ada di tangan. Bukan Arab juga pun, kita pun sebut kuasa yang ada di tangan. Kalau gitu umpamanya mari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran adalah yang mencegah dengan tangan. Yadi, tangan. Yadi dalam hadis tersebut pun kudrah juga. Tangan, adakah dengan tangan nak penumbuk? Adakah dengan penumbuk? Tak. Adakah dengan tangan lagu mana nak cegah kemungkaran dengan tangan? Yang tangan saja ke? Mana kuasa yang ada? Kalau dia ayah, dia ada kuasa nak tegur isi anak-anak dia. Tu anak dia nak keluar rumah tak pakai tudung. Mina jangan keluar rumah. Mu nak keluar rumah pakai tudung. Kuasa yang dia boleh halang. Tu kuasa yang kata Yadi tadi. Kalau tak boleh halang, kerana dia tak ada kuasa, dia sebaris saja boleh jadi, maka fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tak boleh dengan kuasa lagu mana pun kuasa yang ada pada dia, maka dengan lidah tegur. Beri teguran, nasihat. Fa illam yastati' nasihat sudah boleh, kerana boleh jadi yang nak tegur tadi ni dia punya Sayyidina Muhammad lebih muda lagi, lebih kecil lagi, ni budak-budak nak tegur, hak nu dewasa. Sikit lagi tegur-tegur pun kena penumbuk kat kawan tu pula. Kita sebut penumbuk tadi, dia pula kena tumbuk. Fa illam yastati' tak mampu tengok sikit lagi tak pasal. Fa illam yastati' fa biqalbi. Maka kalau tak mampu juga dengan nak tegur lidah tadi ni, biqalbi, hati benci dengan perbuatan maksiat, perbuatan munkar yang dilakukan. Wa dzalika adhaful iman, demikian itu lemah iman. Baik. Mana tadi? Baik. Jadi Allah Sayyidina Muhammad, itulah apa yang dibawa turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab Al-Quran, membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Tidak ada sedikit pun kita nak sebut pertembungan, tak ada. Malah muwafaqah. Itu berbetulan dengan apa yang ada dalam Taurat. Kalaupun tidak muwafaqah, kerana berlaku perubahan yang telah dilakukan oleh pengikut. Apa itu yang melakukan perubahan terhadap kitab Taurat. Demikian juga kitab Injil. Kerana kedua kitab itu Allah Sayyidina Muhammad tidak Allah pelihara, tidak Allah jamin akan pelihara. Atau kitab-kitab yang terdahulu tidak dijamin akan dipelihara oleh Allah. Berbeza dengan Al-Quran, Allah jamin pelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sungguhnya kamilah yang menjaganya. Mustahak Al-Quran ini dipelihara oleh Allah kerana ia kitab panduan. Terpelihara hingga kiamat. Kerana kitab kita nak sebut sumber hidayah, jalan nak mendapatkan hidayah, iaitu dua. Satu, bangkit
bangkit Rasul. Datang suruhan bangkit Rasul. Yang kedua Al-Kitab lah. Kitab ni panduan. Tu. Maka dua ni. Kalau satu tak ada kitab. Okey. Jadi kalau dua-dua tak ada, ni yang disebut sebagai Ahlul Fatrah. Orang yang hidup selepas daripada dua-dua panduan ni tak ada. Dan dalam masa yang sama tak ada rujukan. Tak ada orang yang boleh dirujuk. Mana orang pun mari semua tak betul belaka. Jadi bagaimana orang yang kemudian yang hidup kemudian itu boleh mencari jalan kebenaran? Tak ada dah panduan. Baik itu bagi i'tiqad kita Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang terputus dua tadi itu jalan hidayah, terputus jalan hidayah, maka golongan ini al-fatrah. Kerana Allah sebut dalam ayat suratul Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasul, dan tidak kami adab mereka sehingga kami utus rasul yang nak beri jalan hidayah, tu jalan petunjuk. Sebagai contoh mudah, orang yang lahir dia tak ada siapa bimbing dia. Nak beri contoh payahlah kalau dalam ni lingkungan kita ni payahlah pasal ramai orang ada mula jadi mak ayah dia bimbing. Ni hak beri contoh nampak mudah, nak nampak contoh mudah dalam hutan Tarzan. Lahir mak dia lahir dalam hutan, tinggal dia. Tapi pelik lah kan. Tak apalah kita beri contoh begitu. Kemudian dia dibelah oleh binatang dalam hutan. Hebat budak ni. Kemudian sampai besar. Sampai bergayu-gayu sampai Tarzan tu. Kemudian dia mati. Beriman tak dia? Tak. Semayang tak dia? Tak. Puasa tak dia? Tak. Dia ni mana? Nanti di akhirat ni di mana? Tempat dia di mana? Di syurga atau neraka? Kalau kata, nak masuk syurga pasal apa? Dia tak beriman, neraka. Nak masuk neraka lalu ke mana? Pasal tak sampai jalan hidayah. Maka hal ni disebut golongan yang tak sampai jalan hidayah. Dia tidak tidak disebut sebagai mukallaf. Mana orang ni bukan sebagai mukallaf, dibebani tanggungjawab. Jadi dia tak semayang, tidak salah pasal dia tak terima. Dia tak terima jalan nak boleh dia semayang. Kemudian dia nak puasa, dia nak beriman. Nak beriman kepada Allah Sayyidina Muhammad, ialah kepada Allah, tak boleh. Pasal tak ada orang yang membimbing dia. Jadi orang ni dia tidak masuk neraka. Keadilan Allah yang disebut tu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Maknanya tak ada orang yang sampai kepada dia, maka orang ini tidak ditanggung salah. Pasal dia tak ada jalan. Jadi orang ni nanti dia akan di neraka dah masuk. Pasal dia tidak ditanggung salah. Itu keadilan Allah. Walaupun dia tak maya, walaupun dia tidak beriman, pasal dah sampai. Melainkan orang yang sampai hidayah, sampai jalan hidayah. Orang yang sampai jalan hidayah ni tak boleh nak berlepas diri, nak declare kami ni Ahlul Fatrah, tak ada sampai jalan hidayah kepada kami. Tak sampai apa Quran ada. Kan? Quran ni tidak dipelihara oleh Allah, tidak berlaku perubahan. Jadi nak kembali kepada sebenar, itu kembali kepada Al-Quran. Nak kembali kepada kebenaran, maka kembali kepada Al-Quran. Baik. Nabadha fariqum minal ladina utul kitaba kitab Allah. Nescaya melontak oleh satu firqah daripada segala mereka itu yang datang mereka itu kitab itu akan kitab Allah, Taurat. Wara'a zuhurihim, pada balik belakang mereka itu, erti tiada amal mereka itu dengan barang yang dalamnya daripada beriman dengan Rasul dan lainnya. Baik. Maka walaupun nak sebut Al-Quran ini membenarkan apa yang ada dalam Taurat, kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka, malah kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka itu mereka letak di mana? Di balik belakang, wara'a zuhurihim, membelakangkan. Bukan duduk depan. Bila duduk depan ni menjadi panduan, tapi duduk belakang, iyadzubillah, membelakangkan dia, tidak mengamalkan. Sebut tadi, erti tiada amal mereka itu dengan orang yang dalamnya. Maka apa yang dijelaskan dalam ayat ini, apa yang berlaku di akhir zaman, umat Muhammad berlaku di akhir zaman. Al-Quran ada,
kerana Allah pelihara. Tetapi Al-Quran tu tidak berada di depan, tidak dijadikan panduan dalam kehidupan, malah duduk balik belakang. Maksudnya membelakangkan, kan? Khususnya dari sudut hukum hakam yang ada dalam Al-Quran, perundangan-perundangan yang ada dalam Quran, melainkan hanya perkara yang lebih kepada Allah nama ibadat lah, ibadat khususiyah. Maka yang tu tak pertikai lah, kan? Tidak berlaku pertikaian lah. Tapi ada juga yang pertikai kita sebut tadi. Dia kata syariat solat ni zaman Nabi Ibrahim. Benar, zaman Nabi Ibrahim ada syariat solat, cara untuk Nabi Ibrahim dan umat dia. Maka kita umat Muhammad, tanya balik, mu ni umat mana? Umat Nabi Ibrahim ke? Kan? Baik. Sebelum Nabi SAW menerima kefarduan solat 5 waktu, ya, ketika Isra' Mi'raj, Nabi SAW diriwayatkan melaksanakan solat menurut syariat Nabi Allah Ibrahim, iaitu disebutkan 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Boleh jadi dia nak sembahyang dua waktu ikut sehari tu, kan? Yang apa nak kata sembahyang ni syariat Nabi Ibrahim lagi, kan? Dia malas ni puak-puak, hak mari pelik-pelik ni puak-puak malas lah sekali sembahyang dengan niat. Niat mari. Tu sembahyang dah, sembahyang dah. Tak apa pun sembahyang. Aku sembahyang niat. Baru, kan? Ni lah kali mari dia tak ada dah. Dia tak ada, dia mari malas-malas belakang. Baik. Tapi pengikut pun ada ramai pengikut. Hak pengikut pun dah betul, kan? Baik itu kita kena mendalami ilmu agama agar kita tidak terpengaruh, kan? Kalau kita tengok golongan ni pun ramai pengikut, followers dia ramai. Kalau tengok di YouTuber, kan, dia ni antara YouTube, ramai followers dia, hak ikut dia. 10,000, 100,000 tak silap. 300,000 kau. Ikut dia, kan? Kira ramai. Hak tak betul pun ramai ikut. Pasal hak ikut pun Sayyidina Muhammad jahil, kan? Jahil ni dia mudah mengikut. Ayah pin pun ada orang ikut. Kerajaan langit pasal jahil. Dia air basuhan kaki ayah pin minum, biar dia jadi blur ni, gelak terus, gelak ikut terus. Tu. Baik. Kanahum la ya'lamun, seolah-olah mereka itu tiada mengetahui mereka itu barang yang dalamnya daripada bahawa Nabi Muhammad SAW itu sebenar, atau bahawa Quran itu kitab Allah sebenar. Maka segala Yahudi mengetahui Nabi Muhammad sebenar, kitabnya Quran sebenar, tapi sengaja ingkar. Baik. Maka golongan ini disebutkan dalam ayat ini Allah SWT Muhammad mengetahui akan Nabi Khatamil Anbiya Mursalin yang disebut dalam Taurat. Itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitab pun sebenar, mereka mengetahui tetapi ingkar. Kerana apa? Kerana tidak berbetulan dengan keinginan mereka. Tidak sama dengan kehendak dan keinginan mereka. Apa dia keinginan mereka? Agar Nabi Khatamil Anbiya Mursalin dalam kalangan mereka, kan? Bila demikian, pasal dia meletakkan dia ni adalah, mereka ini adalah golongan atau bangsa pilihan Allah, bangsa mulia lah. Maka patut mereka meletakkan, patut Nabi akhir ni adalah Nabi dalam kalangan mereka. Tiba-tiba tidak Allah utuhkan, bangkitkan daripada bangsa Arab, untuk nak menolaklah dakwaan kepada apa tu, satu ni lah dakwaan mereka mengatakan mereka adalah bangsa pilihan Allah, mulia, bangsa yang Allah mulia. Kerana mulia di sisi Allah itu bukan pada bangsa. Dia mulia di sisi Allah itu pada takwa, iman seseorang tu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah paling takwanya. Tak kira dia bangsa apa, kan? Kalau bangsa Arab mendabik dada, kami ni bangsa hebat pasal Nabi diutuskan. Abu Jahal, Abu Lahab, bangsa mana? Arab juga, kan? Yang kufur, kan?
musyrik bangsa Arab juga. Jadi bangsa ni jangan kita meletakkan bangsa itu sekian. Pasal bukan dinilai di sisi Allah itu pada bangsa, warna kulit, bahasa dan lain-lain lah. Akan tetapi mulianya seseorang itu di sisi Allah yang paling takwa, yang duduk dalam hati. Itu kita tak boleh nilai orang. Kita nak nilai orang pun tak boleh. Orang ni sekian-sekian tak boleh. Pasal kita tak tahu kan. Boleh jadi dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dekat ya. Boleh jadi pada sepertiga malam dia bermunajat. Kita tak tahu kan. Boleh jadi ada ibadah-ibadah yang dilakukan secara sembunyi kan. Sedekah yang dilakukan secara sembunyi orang tak tahu. Mati baru orang tahu. Mati barulah keluar lah segala kebaikan-kebaikan dia. Maka tak apalah, kebaikan itu yang dilakukan maka Allah tunjuklah ya. Sebagai apa? Sebagai nak diambil contoh daripada kebaikan yang dilakukan semasa hidup seseorang tersebut. Demikian juga apa yang kita sebut bahawa perkara yang Allah tunjuk kan, dari sudut siksaan Allah kepada orang yang matilah kan. Apa perkara yang Allah tunjuk boleh jadi masa nak diuruskan jenazah, boleh jadi masa nak dikebumikan kan, Allah tunjuk. Maka itu sebagai panduan dan juga peringatan kepada orang yang masih hidup. Cuma jangan kita buka aib lah. Kalau kita tahu sekian, si hamba Allah ni sekian, nampak disisa. Nampak maksa nak mandi tu berubah kulit dia cerah, tiba-tiba berubah jadi gelap hitam. Contoh kan. Kalau kita yang melihat Allah Muhammad sebagai peringatan kepada kita, pengajaran daripada Allah, dan kisah itu kita boleh nak khabar kepada orang. Cuma jangan diceritakan siapa dia. Maksudnya kena sembunyikan identiti orang tu. Kalau dia ada orang yang kan mengurus jenazah, macam-macam dia berjumpa dengan keadaan jenazah, dia boleh cerita sebagai pengajaran. Cuma dia tak boleh nak Allah Muhammad nak khabar siapa dia orang tu. Itu kerana mengaibkan. Kisah itu apa yang dia lalui itu adalah sebagai nak memberi pengajaran kepada orang yang masih hidup, yang Allah tunjukkan. Ada yang kebaikan yang Allah tunjuk. Maka hak tu semua sebagai pelajaran kepada orang yang masih hidup. Yang kembali itu masing-masing mendapat habuan dia masing-masing. Baik, demikian 3 ayat yang kita bicarakan pada malam ini, ayat 99, 100 dan 101 surah Baqarah, yang masih lagi sambunganlah daripada kisah yang terdahulu. Baik. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan memberikan kepahaman kepada kita akan sikap dan sifat golongan Yahudi lah. Banyak kita mari cerita ni ayat surah Baqarah ni mari cerita golongan Yahudi. Baik. Maka nanti insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada kisah sihir. Kita ingatkan nak masuk kisah sihir dah. Rupanya 3 ayat sebelum tu tak baca lagi. Jadi kisah sihir ni kita bawa ke depan. Kisah sihir ni syok. Tu. Jadi bulan depan tu tuan-tuan kena mai dengar. Kisah sihir yang Allah rakamkan dalam Al-Quran ayat 102. Dan ayat ini antara ayat yang ampuh untuk Allah Muhammad nak halau jin syaitan. Nanti kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Ayat ni panjang lah. Jadi pertemuan yang akan datang jadi panjang sikit. Kalau biasa habis pukul 9, jadi bulan depan 9.30 kot baru habis. Ada amal lawak ya. Biasa kita pukul 9, tak apa 9.30. Pasal kita pun cakap ni pun penat juga kan. Tu. Jadi apa yang kita bicarakan pada malam ini memberikan kepahaman, menambahkan ilmu dan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Jadi seperti biasa sebelum kita tangguh, kita buka kok ada nak tanya soalan. Pukul 9 dah kan. Kalau tanya soalan 9.30. Apa aku ada barangkali satu dan kita jawab pun ringkas. Kalau kata jawapan tu jadi panjang, kita bawa ke depan lah soalan tu. Ada kot? Ada.
Baik. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan beroleh manfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، في القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، من النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بقلعة القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن. يا ذا الفضل والإحسان ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Tangguh majelis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.